Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan terangkan untuk problem based costing and management accounting 2. Okay, nama saya Nur Izwatul Ali binti Zakaria, nombor matrik 10 DAT 19F1018. Okay, nama saya Nur Izzah binti Zalmi. Nombor matrik 10 DAT 19F1020. Nama saya Aisyah binti Mustafa Kamal, nombor matrik 10 DAT 19F1043. Saya akan menerangkan budget for planning and control. Macam mana kita nak tahu untuk kira unit untuk 60%, 60% bahagi 90% darab dengan 1,800 unit. Jadi dapatlah 1,200 unit. Untuk 70%, 70 bahagi dengan 90% darab dengan 1,800 unit. Jadi 1,400 unit. Untuk production unit, untuk mengira untuk raw material 48,000 bahagi dengan 1,200 dapat 40 dan 70%, 56,000 bahagi dengan 1,400 dapat 40. Jadi type of raw material is variable cost. Untuk direct labor 78,000 bahagi dengan 1,200 dapat RM65 dan untuk 70% 56,000 bahagi dengan 1,400 jadi 65. Type untuk direct labor ialah variable cost. Untuk variable overhead 74,600 bahagi dengan 1,200 dapat RM62.17 dan untuk 70% 83,700 bahagi dengan 1,400 dapat RM59.79. Jadi type of cost ialah semi variable cost. Electronic dan water 7,000 bahagi dengan 1,200 unit dapat RM5.83. Dan untuk 70%, 8,000 bahagi dengan 1,400 unit dapat RM5.71. Jadi type of control ialah semi variable cost. Untuk operational expenses 18,000 bahagi dengan 1,200 unit dapat RM15 dan 20 untuk 70% RM20,000 bahagi dengan 1,400 unit dapat RM14.29. Jadi ialah semi variable cost tak dia. Untuk supervisor dan depreciation dan administration expenses, jumlah 60% dan 70% ialah sama. Jadi type of cost ialah fixed cost. Okay, seterusnya untuk mengira semi variable cost untuk variable overhead. Untuk kira variable cost, formula yang kita guna difference on cost bahagi dengan difference on volume. 83,700 tolak 74,600 bahagi dengan 1,400 unit tolak 1,200 unit akan dapat 9,100 bahagi dengan 200 unit akan dapat harga untuk variable cost ni RM45.50. Untuk fixed cost pula, formula dia total cost tolak dengan total variable cost. Total cost 83,700. Untuk cari total variable cost, ambil 83,700 tu 1,400 unit darab dengan variable cost dia RM45.50. Lepas tu 83,700 tolak 63,700 akan dapat untuk fixed cost variable overhead ni RM20,000. Okey, seterusnya semi variable cost untuk electricity and water. Untuk cari variable cost, formula dia sama je. Difference on cost bahagi dengan difference on volume. 8,000 tolak 7,000 bahagi dengan 1,400 unit tolak dengan 1,200 unit. So akan jadi 1,000 bahagi dengan 200 unit akan dapat variable cost dia RM5. Untuk fixed cost pula, total cost tolak dengan total variable cost. 8,000 tolak dengan 1,400 unit darab dengan RM5. So 8,000 tolak dengan 7,000 untuk total variable cost dia akan dapat fixed cost RM1,000. Okay, untuk semi variable cost yang ketiga ialah operational expenses. Variable cost, formula dia sama juga, difference on cost bahagi dengan difference on volume. 20,000 tolak dengan 18,000 bahagi dengan 1,400 unit tolak dengan 1,200 unit. Lepas tu 2,000 bahagi dengan 200 unit akan dapat harga untuk variable cost ni RM10. Lepas tu untuk fixed cost, total cost tolak dengan total variable cost. 20,000 tolak dengan total variable cost dia 1,400 unit darab dengan RM10. 20,000 tolak dengan 14,000 akan dapat fixed cost dia RM6,000. Seterusnya saya akan bentangkan performance report. Okay. Untuk selling price per unit budgeted sebanyak RM265. So dia akan darab dengan 1,600
unit akan dapat sales sebanyak 424,000. Okey, bagi actual pula dia punya selling price per unit dia sebanyak RM260. Darat dengan 1,600 unit dapat sales sebanyak 416,000. So dia punya variance dia sebanyak 8,000 A. Untuk cost per unit raw material bagi budgeted sebanyak RM40, darat dengan 1,600 unit akan dapat sebanyak 64,000. Untuk actual pula dalam soalan dia dah bagi sebanyak RM38 per unit. Dan kita akan darat dengan 1,600 unit akan dapat sebanyak 60,800. So variance dia sebanyak 3,200 F. Okey, untuk direct labor cost per unit bagi budgeted sebanyak RM65. Darat dengan 1,600 unit akan dapat sebanyak 104,000. Bagi actual pula, soalan bagi RM60 per unit, darat dengan 1,600,000 unit akan dapat sebanyak RM96,000. Okey, variance antara kedua-duanya adalah sebanyak 8,000 F. Untuk variable overhead per unit, untuk budgeted pula RM45.50. Darat dengan 1,600 unit akan dapat 72,800. Bagi actual pula, dia meningkat sebanyak 2%. So, akan dapat sebanyak RM74,256. Dia punya variance dia sebanyak RM1,456 A. Untuk electricity and water, per unit bagi budget dengan actual dua-dua sama. So, total akan dapat RM8,000. So, variance dia tak ada. Untuk operational expenses, dia punya harga per unit dia RM10. Dua-dua sama dia punya harga per unit. So total dia sebanyak RM16,000. So tak ada variance. So tambah total variable cost bagi budgeted sebanyak RM264,800. Bagi actual pula RM255,056. Variance antara budgeted dengan actual akan dapat sebanyak RM9,744. F. Okey, contribution margin. Kita ambil total sales yang tadi tu. Untuk budgeted kita ambil sebanyak RM424,000. Tolak dengan RM264,800 akan dapat sebanyak RM159,200. Okey, bagi actual pula, amount untuk sale sebanyak RM416,000 tolak dengan RM255,056. So dia punya contribution margin akan dapat sebanyak RM160,944. So variance dia akan dapat RM1,744 F. Okay. Seterusnya, macam yang saya sebut tadi, contribution untuk budgeted ialah RM159,200. Untuk actual, RM460,944. Dia punya variance akan dapat RM1,744 F. Okay, untuk fixed cost pula, variable overhead untuk budgeted dengan actual sama, RM20,000. Jadi dia tak ada variance. Untuk electricity and water pun, dia punya budgeted and actual pun sama, RM1,000 jumlah dia, tak ada variance juga. Operational expenses, budgeted dengan actual RM6,000, tak ada variance juga. Untuk supervisor, dia punya nilai untuk budgeted RM10,250, tapi untuk actual dia akan meningkat 10%. Jadi jumlah dia RM11,275. Untuk variance dia akan dapat RM1,025 A. Depreciation untuk budgeted and actual sama, RM20,522, tak ada variance. Untuk fixed cost yang terakhir, administration expenses, dia punya budgeted and actual sama juga, RM16,600, dua-dua jumlah ni, dan tak ada variance. Total untuk fixed cost budgeted RM74,372. Untuk actual, total fixed cost dia RM75,397. Dan akan dapat dia punya variance RM1,025 A. Untuk dapat profit, kita ambil contribution margin untuk budgeted
159,200 tolak dengan total fixed cost dia 74,372 akan dapat profit untuk budgeted 84,828. Untuk actual pula dia punya contribution margin 160,944 tolak dengan total fixed cost 75,397 akan dapat profit dia 85,547. Variance dia untuk profit 719F. Untuk additional information yang dinyatakan dalam problem base, actual fixed cost akan meningkat 10% untuk actual. Jadi RM10,250 darab dengan 10% dapat RM1,025 tambah dengan harga asal RM10,250 jadi RM11,275. Untuk actual variable overhead RM72,800 darab dengan 2% sebab dia cakap increase by 2%. Jadi RM1,456 tambah dengan harga asal RM72,800. Jadi RM74,256. Dan actual raw material juga harga RM38 per unit. Darab dengan 1,600 unit dapat RM60,800. Untuk actual direct labor dinyatakan bahawa RM60. Jadi RM60 darab dengan 1,600 unit jadi RM96,000. Untuk comment on company performance, budget sale ialah RM424,000 dan actual ialah RM416,000. Jadi di sini dia punya variance ialah RM8,000. Actual sale dia lebih rendah dengan budget sale dia. Jadi dia akan jimatkan cost production. Okay, seterusnya komen untuk contribution margin. Untuk budgeted, dia punya contribution margin 159,200. Untuk actual, contribution margin 160,944. Lepas tu kita akan dapat variance dia 1,744F. Lepas tu komen dia cakap kat sini, in this case we can see the CEO of pop-up store Berhad is able to contribute to fixed expenses and net profit after covering variable expenses. Maksudnya, company CEO of pop-up store Berhad ni dia dapat menyumbang pada perbelanjaan tetap dan keuntungan bersih selepas meliputi perbelanjaan berubah. Okay, untuk profit pula RM84,828. Bagi actual pula RM85,547. So variance dia sebanyak RM719 F. Comments bagi untuk profit ni, kita dapat lihat dari segi prestasi syarikat yang dapat memberi keuntungan kepada syarikat. Okay, pengiraan bagi direct material price variance, formula dia adalah actual quantity kurungan actual price tolak dengan standard price. Okay, actual quantity dia sebanyak 16,000 kg. And then actual price dia sebanyak RM3.80 tolak dengan 4. Macam mana kita dapat actual price? RM38 bahagi dengan 10 kg. 10 kg tu adalah standard quantity. So dia akan dapat RM3.80. Bagi Standard price pula kita ambil RM40 bahagi dengan 10 kg. So akan dapat RM4. So dah lepas tolak tu, kita dapat negatif RM2. So 16,000 kg darab dengan negatif RM2 akan dapat 3,200 F. Untuk direct material. Bukan RM20. Okay. Sorry, maafkan saya. Yang tadi tu bukan RM2. 20%. Okay. Untuk direct material usage variance pula, formula dia SP kurungan AQ tolak SQ at actual production. Okay. Standard price dia sebanyak RM4. Actual quantity dia 16,000 kg tolak dengan standard quantity 10 kg darab dengan 1,600 unit dia. Unit production kan. So dah darab dengan SQ tu dapat sebanyak 16,000 kg. So lepas dah tolak tu dia akan dapat 0 kg. So bila 0 kg darab dengan RM4 akan dapat kosong variance lah kan. So kat situ tak ada perbezaan variance. No variance. So untuk total direct material variance, kita ambil direct material price variance tambah dengan direct material usage variance. So total dia sebanyak 3,200 F. Total ni dia akan sama dengan dalam performance report tadi. Seterusnya, saya nak terangkan tentang macam mana boleh dapat variance untuk direct labor.
Untuk actual rate dia RM60 1000 hour bahagi dengan actual production dia 1600 unit akan dapat 5 hours per unit. Jadi nak dapat dia punya actual rate ambil RM60 bahagi dengan 5 hour per unit akan dapat RM12. Untuk standard rate pula RM65 darab dengan actual production dia 1600 unit bahagi dengan 6.5 hours per unit darab dengan 1600 unit akan dapat standard rate dia RM10. Okay, untuk direct labor rate variance, formula dia AH darab dengan AR tolak SR. AH dia dalam soalan dia bagi 8,000 hours. Untuk actual rate dia yang tadi yang saya dah terangkan tadi yang RM12 tolak dengan SR dia RM10. So 8,000 hours darab dengan RM2 akan dapat direct labor rate variance dia 16,000 A. Untuk direct labor efficiency variance pula formula dia SR darab dengan AH tolak SH darab dengan actual production. Untuk SR dia RM10. AH 8,000 hours tolak dengan standard hour dia 6.5 hours darab dengan actual production 1,600 unit. RM10 darab dengan 8,000. Dia punya SH darab dengan actual production dia akan dapat 10,400 hour. RM10 darab dengan negatif 2,400 hours akan dapat direct labor efficiency variance dia RM24,000F. Lepas tu macam mana kita nak dapat total direct labor variance dia, kita ambil direct labor rate variance tambah dengan direct labor efficiency variance. Untuk direct labor rate variance dia 16,000 A tambah dengan direct labor efficiency variance dia 24,000F akan dapat total direct labor variance 8,000F. Untuk 8,000F ni pun dia akan sama juga dengan jawapan dekat performance report tu untuk direct labor. Seterusnya Aisyah. Okay, untuk standard cost and variance variable overhead, kita nak cari standard rate dia RM45.50 darab dengan 1,600 unit dapat 72,800 bahagi dengan 6.5 hours darab dengan 1,600 unit jadi 10,400 hour. 72,800 bahagi dengan 10,400 hour dapatlah standard rate RM7. Untuk cari variable overhead expenditure variance, actual variable overhead tolak dengan actual hour darab dengan standard rate. So kat sini actual hour kita 8,000 hour darab dengan standard rate RM7 jadi 56,000. So 74,256 tolak dengan 56,000 jadi 18,256 A. Untuk variable overhead efficiency variance standard rate darab dengan actual hour tolak dengan standard hour darab dengan actual production. So kat sini kita kena darab dulu standard hour dengan actual production. Standard hour kita 6.5 hours darab dengan 1,600 unit. Jadi 10,400 hour. Actual hour kita pula 8,000 hour tolak dengan 10,400 hour dapat negatif 2,400. Standard rate darab dengan standard rate RM7. Jadi 16,800 F. Untuk total variable overhead variance, kita tambah 18,256 A tambah dengan 16,800 F dapat 1,456 A. Okay, untuk fixed overhead expenditure variance pula, formula dia actual fixed overhead tolak dengan budgeted fixed overhead. Actual dia sebanyak RM75,397 tolak budgeted dia sebanyak RM74,372. So akan dapat RM1,025 A. Okay, saya akan sambung untuk comments on analysis variance. Comments bagi direct material price variance adalah analysis of direct material price variance is 3,200 F because the actual price lower than standard price. We can see the direct material variance of company CEO of pop-up store Berhad is very favorable. Okay, comments bagi direct material usage variance pula. No variance because the level of the actual quantity and standard quantity are same. Okay, untuk total direct material variance pula is favorable sebab lower either because output was less than planned or the cost per unit of materials was lower than budget. Maksud dia, harga cost per unit itu bagi actual
dia rendah daripada bajet. Okay, seterusnya komen untuk direct labor rate variance. Okay, untuk komen dia, kenapa dia dapat A? Sebab actual rate higher than standard rate. Lepas tu macam mana nak atasi dia untuk kita dapat favorable? The manager must do something like change their actual labor rate to increase their performance company to achieve their goals. Maksud dia macam manager tu kena ubah dia punya actual labor rate dari rendah kepada tinggi, maksudnya kena tingkatkan lah dia punya labor rate tu untuk dia capai lah prestasi performance dia punya company. Okay. Untuk direct labor efficiency variance pula, dia punya komen, dia dapat F sebab actual hour lebih rendah daripada standard hour. Lepas tu total direct labor variance akan dapat F juga sebab labor cost are lower than planned for either because of higher wages rate or quick completion of the work. Okay, seterusnya Aisyah akan sambung. Ya, untuk variable overhead expenditure variance, kita dapat A. Maksudnya actual variable overhead tu akan lebih tinggi daripada bajet kan. Jadi solution yang kita boleh buat, company tu change the price in the actual overhead item. Dia akan ubahkan harga actual overhead item dia. Untuk variable overhead efficiency variance, kita dapat F. So F ni dia memuaskan lah sebab actual hour dia lower than budget hour kita. Untuk total variable overhead variance, kita dapat A. So overhead cost dia lebih tinggi daripada budget kita. So annual range dia rest was above forecast. Dia lebih tinggi daripada kita budget. Seterusnya Izzah. Okay, fokus bagi fixed overhead expenditure variance. Kenapa dia dapat A? Sebab the actual fixed overhead cost is higher than budget fixed overhead cost. Maksudnya harga actual tu lebih tinggi daripada harga yang kita budget. So the company can change in the actual price of the expenses to become favorable. Maksudnya company itu sendiri kena ubah harga actual tu harga actual tu untuk jadi F, untuk memuaskan lah kan. So sampai sini sahaja perbincangan kami hari ini. Itu saja pada kumpulan kami. Thank you and Assalamualaikum. Bye. So, bye. Sebelum kita tamatkan presentation kita, Ampa ada apa-apa ni ke? Pendapat ke? Ada komen apa nak tambah ke? Idea ke? Nak bagi idea lagi? Rasanya dah tak ada kot. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.